Sudah dipukal, baung di lembah. Sayangnya kelah terlepas jala. Madah diungkap dan dipersembah. Dengan bismillah kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Molek sekiranya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Syarafatiah binti Samsudin dan saya merupakan anak tunggal perempuan daripada 4 orang adik-beradik. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 SMK Datuk Mahmud Mat, Pekan Pahang. Saya memegang jawatan sebagai pengawas pusat sumber sekolah. Cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera. Dalam bidang kurikulum pula, saya aktif dalam bersukan. Sukan yang saya telah ceburi ialah permainan bola jaring. Alhamdulillah, pada tahun 2022, saya telah mewakili daerah Pekan ke peringkat negeri. Saya berasa bersyukur dan bangga kerana berjaya membawa pasukan daerah Pekan menjuarai kejohanan tersebut. InsyaAllah, pada tahun ini saya akan cuba sebaik mungkin untuk mengharumkan nama sekolah dan daerah Pekan ke peringkat kebangsaan. Hobi saya adalah membaca buku sambil mendengar muzik. Pada pandangan saya, aktiviti membaca bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kosakata, malah membaca juga dapat memberikan ketenangan kepada saya. Idola saya ialah Diana atau nama komersialnya Orchid Library. Adakah anda mengenali beliau? Beliau merupakan seorang pempengaruh yang aktif memupuk masyarakat, khususnya anak muda supaya membudayakan amalan membaca. Lebih menarik, beliau telah mencetus idea kepada orang ramai bahawa hobi membaca juga boleh dijadikan sebagai kerjaya. Diana sering berkongsi buku-buku yang menarik untuk dibaca melalui platform media sosialnya. Saya cukup kagum dengan beliau kerana telah berjaya membuka kafe berkonsepkan perpustakaan. Sungguh menarik, bukan? Saya sangat berharap dapat berkunjung ke kafe beliau pada suatu hari nanti. Buku ialah gerbang dunia dan membaca ialah kuncinya. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk berkongsi dengan anda tentang 3 buah novel yang telah saya baca. Novel pertama berjudul Terima Kasih Luka. Dalam novel ini, terdapat banyak isu-isu yang menarik yang ingin saya berkongsi bersama. Novel ini adalah sebuah hasil karya seorang penulis yang tersohor bernama Hasif Rayyan. Saya pasti anda pernah mendengar nama beliau kerana beliau juga merupakan penulis bagi sebuah komik yang turut terkenal bertajuk Cikgu Akbar Semangat Setia Kawan Menghadapi Kes Buli. Selain daripada itu, beliau bukan sahaja berbakat dalam penulisan, malah turut berbakat dalam nyanyian. Kembali kepada novel, Terima Kasih Luka diterbitkan oleh Iman Publication pada 23 Februari 2023. Novel ini mengandungi 30 bab dan 463 halaman bercetak. Ilustrasi kulit novel ini kelihatan ringkas, tetapi penulis telah memberi gambaran kepada pembaca isu yang ingin dibangkitkan, iaitu isu kekeluargaan dan persahabatan. Novel ini berharga RM30 bagi Semenanjung dan RM33 bagi Sabah dan Sarawak. Terima Kasih Luka membawa pembaca mengikuti kisah 3 watak utama iaitu Poji, Karim dan Naura. Permulaan novel ini sungguh tragis apabila ibu Naura menghembus nafas terakhir seusai melahirkannya. Banyak konflik dalam novel ini yang dekat dengan hati pembaca. Bapa Naura melepaskan tangan sebagai nakhoda bahtera keluarga kerana perasaan dendam terhadap anak-anaknya atas kematian isterinya. Naura dan Poji terpaksa menjalani kehidupan dengan berdikari walaupun baru berusia setahun jagung. Konflik dalam diri dapat dilihat dalam watak Poji apabila dia terpaksa berkorban tidak dapat menyambungkan pelajaran, menjaga adik dan bekerja. Naura pula merasakan dirinya sebagai beban kerana abangnya perlu bekerja untuk menanggung dirinya. Jalan cerita dalam novel ini bertambah rumit apabila Naura terlibat dalam penyalahgunaan dadah kerana tersalah langkah. Hal ini demikian kerana Naura masih mentah untuk menempuh asam garam kehidupan. Novel ini sememangnya membuatkan emosi saya naik turun seperti sedih, marah dan rasa kehilangan. Dalam novel ini, kita dapat lihat betapa pentingnya nilai kekeluargaan yang ingin disampaikan oleh penulis. Persoalannya, mampukah Poji dan Naura maafkan kesalahan ayah mereka?
Novel ini banyak mengajar erti kehidupan kepada saya. Antaranya ialah sifat ketabahan Puji dan Naura dalam menghadapi sikap seorang bapa yang lepas tangan kerana tidak dapat menerima takdir Allah. Selain itu, saya dapat belajar bahawa tidak semua perkara yang kita mahukan akan tercapai. Dalam kehidupan ini, kita perlu berkorban. Oleh itu, kita perlulah berdamai dengan takdir ilahi. Saya juga dapat memahami betapa pentingnya figura seorang bapa atau ibu. Saya ingin memetik sepotong hadis. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan lalu membesarkannya dengan baik, maka anak-anak tersebut akan menjadi perisai buatnya daripada api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Maka ibu bapa wajar bertanggungjawab terhadap anak-anak kerana anak-anak merupakan amanah daripada Allah. Kesimpulannya, novel ini amat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana novel ini mengetengahkan isu masyarakat kini. Buku kedua yang saya akan kongsikan ialah Solusi Stres. Buku ini ditulis oleh Dr. Zainzam Zakaria yang merupakan seorang pakar psikiatri. Diterbitkan oleh White Coat Group Sendirian Berhad pada Oktober 2021. Jika anda lihat kulit buku ini, sangat istimewa kerana memaparkan ilustrasi otak dengan dua titik penting iaitu titik merah dan titik biru. Titik merah dan titik biru merupakan simbolik kepada dua perkara. Titik merah merupakan punca kepada stres, manakala titik biru merupakan pemikiran rasional disusun. Laras bahasa yang digunakan ringkas dan mudah difahami. Buku ini mengandungi 14 bab dan mempunyai sebanyak 252 muka surat bercetak dengan harga RM35. Hidup akan hamba tanpa stres. Namun, bukan semua stres itu menjadikan kita manusia yang lebih baik. Ada stres yang datang dalam hidup persis tetamu yang toksik, singgah dan kemudiannya menjajah minda. Kadang-kala, perkara ini terjadi kepada kita dan kita tidak faham mengapa stres berlaku. Buku ini menjawab 101 persoalan penting tentang stres dan tip praktikal bagaimana anda harus menyusun kehidupan sebagai individu yang kental dengan tekanan hidup agar stres dikuasai dan bukan menguasai. Salah satu bab kegemaran saya adalah bab 8, iaitu bab yang banyak berkongsikan mengenai ketenangan. Buku ini telah merungkai perkara yang perlu kita lakukan untuk menangani stres mengikut kesesuaian dan kemampuan. Ya rakan-rakan, setiap orang berbeza cara mereka kekal tenang. Ada yang tenang dengan muzik dan ada yang tenang dengan beriadah. Tidak ada satu pun yang spesifik. Tetapi dalam bab ini, banyak berkongsi teknik dalam mengawal stres dan kekal tenang. Antaranya ialah beribadah, bernafas, bersenam dan banyak lagi. Mengapa buku ini amat relevan untuk dibaca? Hal ini demikian kerana pada era ini, banyak generasi muda yang melakukan tindakan yang tidak sepatutnya untuk bertenang, seperti cederakan diri sendiri ataupun dalam bahasa Inggeris, self-harm. Stres bermula pemikiran yang keterlaluan sehingga kan menjejas minda kita untuk memikir sesuatu yang tidak diingini. Oleh itu, saya mohon semua ibu bapa, guru-guru dan orang di sekeliling untuk mengawasi anak-anak yang masih dalam fasa keremajaan kerana mereka ini memerlukan kasih sayang dan bantuan daripada kita. Ibu bapa perlu membaca buku ini sebagai panduan untuk menangani anak yang mengalami stres. Apa yang menarik dalam buku ini ialah ianya ditulis dalam bentuk soal jawab dan laras bahasa yang digunakan ringkas serta mudah difahami. Selain itu, tips yang disyorkan untuk menangani stres amat praktikal kerana berdasarkan situasi. Sememangnya buku ini sangat menarik. Walau bagaimanapun, saya berharap penulis dapat mempertimbangkan untuk menyelitkan lebih banyak infografik ringkas yang berwarna. Hal ini kerana kebanyakan individu stres mengalami kesusahan untuk membaca ayat-ayat serta huraian yang panjang. Saya juga berharap agar harga yang ditawarkan lebih rendah kerana golongan yang minat membaca buku sebegini kebanyakannya datang daripada golongan remaja.
Ada remaja yang tidak dapat membeli buku ini kerana tidak mempunyai wang saku yang cukup. Novel ketiga yang saya akan kongsikan dengan lebih terperinci adalah sebuah karya daripada Siti Khadijah Hashim berjudul Bisik pada Langit. Beliau bukanlah calang-calang orang. Novel Bisik pada Langit ini telah menerima anugerah novel terbaik kategori sastera di Anugerah Buku Negara 2017. Diterbitkan oleh penulisan Enterprise pada Oktober 2016. Novel ini menggunakan tulisan yang sudah lazim di mata pembaca, iaitu Times New Roman. Mengandungi 44 bab dan berjumlah 626 halaman muka surat. Jenis kertas HBS yang digunakan memudahkan pembacaan. Novel ini ialah kategori novel kekeluargaan dan merupakan bahan bacaan santai. Novel ini syarat dengan emosi. Tambahan pula, laras bahasa yang digunakan oleh Siti Khadijah amatlah berpuitis. Untuk makluman anda semua, novel ini juga diinspirasikan daripada kisah masyarakat kita pada hari ini. Hal ini menjadikan novel ini lebih dekat dan meninggalkan kesan di hati para pembaca. Bukan itu sahaja, novel ini juga diselit dengan potongan ayat Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kepada para pembaca. Kasih ayah lebih tinggi daripada gunung dan sayang ibu lebih dalam daripada dasar lautan. Mengisahkan pengorbanan Wak Rosli sebagai seorang ayah yang dilihat begitu menyayangi anak perempuannya dan sanggup menunaikan segala kehendak permata hatinya bagi memastikan kebahagiaan dikecapi oleh anaknya itu pada setiap masa. Siti Hajar merupakan anak perempuan tunggal Wak Rosli. Memandangkan Hajar anak perempuan tunggal, Wak Rosli menjaga Hajar bagai menatang minyak yang penuh sehingga menidakkan kebolehan yang ada pada kedua anak lelakinya. Abang dan adiknya turut perlu berkorban semata-mata demi memastikan cita-cita Siti Hajar untuk melanjutkan pelajaran di Perth, Australia dapat direalisasikan. Kasih seorang abang tiada penghujung. Ikram sanggup bekerja demi menyara yuran pembelajaran adiknya dan melupakan hasratnya untuk menyambung pelajaran ke peringkat universiti. Walaupun dalam keadaan berat hati, Wak Rosli tetap ingin merealisasikan impian anaknya belajar di luar negara. Besar harapan Wak Rosli agar Siti Hajar dapat membawa pulang segulung ijazah, seterusnya membela nasib keluarga. Klimaks dalam novel ini ialah apabila Siti Hajar dimaklumkan terlibat dalam satu kemalangan motosikal berkuasa tinggi di Perth. Lebih meremutkan hati Wak Rosli adalah apabila beliau hanya mengetahui akan hobi anaknya yang gemar menunggang motosikal berkuasa tinggi selepas dari kecelakaan yang menimpa Siti Hajar. Konflik novel ini ialah Wak Rosli dibelenggu dengan masalah kewangan untuk pergi ke Australia demi menjenguk anak kesayangannya Siti Hajar. Wak Rosli berkeras hendak menjual tanahnya walaupun dibangkang oleh sanak saudara. Babak seterusnya cukup menghayat hati apabila seorang bapa membisikkan kalimah syahadah kepada anak perempuannya hanya melalui panggilan telefon. Di sinilah air mata saya sebagai pembaca jatuh membasahi pipi. Walaupun sungguh berat hati seorang ayah untuk melepaskan anaknya menemui ilahi, namun apakan daya, ajal dan maut merupakan ketentuan ilahi. Kemudian, babak yang seterusnya menyajikan bagaimana ayahnya bersungguh-sungguh untuk membawa pulang jenazah anaknya dengan segera ke tanah air. Hanya video rakaman Hajar sepanjang dia berada di Australia saja menjadi pengubat rindu buat Wak Rosli. Kematian Siti Hajar telah mengubah Wak Rosli apabila dia mula memandang anak-anak yang lain dengan kelebihan yang ada pada mereka. Sesungguhnya, setiap manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Penulis bijak menyusun plot demi plot diselami peristiwa tragik yang begitu meruntun jiwa dan kita pastinya tertunggu-tunggu penuh debaran untuk mengetahui dengan lebih lanjut kisah keluarga Wak Rosli ini. Babak demi babak yang disajikan sangat dekat dengan hati pembaca. Novel ini syarat dengan babak yang begitu sedih sehingga membuatkan kita mengeluarkan air mata keinsafan. Pada pendapat saya, novel ini berjaya mengimplementasikan nilai keagamaan dan corak pemikiran ke arah nilai-nilai mulia Islam yang syumul.
Novel ini menerangkan kepada kita, apabila kita buntu, kembalilah kepada Tuhan kerana Dia adalah yang maha menyelesaikan segala masalah. Ada babak yang diadaptasi daripada surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sebagai contoh, babak ketika Hajar di dalam bilik bedah, keluarga Hajar menunaikan solat, memohon pertolongan daripada Tuhan agar Hajar kembali pulih seperti biasa. Novel ini bukanlah novel kekeluargaan biasa, tetapi novel yang syarat dengan pengajaran dan nilai-nilai yang kita boleh jadikan iktibar dalam kehidupan. Jika kita lihat di dada-dada akhbar, banyak kes pergaduhan antara adik-beradik hanya berpunca daripada sifat pilih kasih ibu bapa. Lebih meruntum jiwa apabila terdapat pergaduhan antara adik-beradik yang telah meragut nyawa. Janganlah kita menjadi seperti Wak Rosli yang pilih kasih dan membezakan anak-anaknya sehingga menyebabkan anak lelakinya Ikram dan Zaidi terasa hati. Saya teringat akan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang lelaki sedang duduk bersama Nabi SAW dan dia berkata, lalu seorang anak lelakinya datang kepadanya, lalu dia mengambilnya, menciumnya dan meletakkannya di pangkuan. Kemudian seorang anak perempuannya pula datang kepadanya, lalu dia mengambilnya dan meletakkannya di atas pangkuan. Nabi SAW bersabda, mengapa kamu tidak memperlakukan kedua-duanya secara adil? Riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis ini, kita dapat lihat umatnya bersikap pilih kasih dan membeza-bezakan anak. Selain itu, sebagai umat Islam, kita perlulah reda dengan suratan ilahi. Sebagai contoh, Wak Rosli meredai pemikiran anaknya walaupun mengambil masa yang agak lama kerana itu merupakan qada dan qadar Allah. Novel ini juga mendidik pembaca supaya menjadi seorang yang jujur dengan ibu bapa. Janganlah kita menjadi seperti Siti Hajar yang merahsiakan hobi pemotorannya daripada Wak Rosli. Mungkin kemalangan yang menimpa Siti Hajar ialah kifarah kerana dia tidak berlaku jujur terhadap bapanya di kampung. Sebagai seorang anak, kita perlulah menyayangi keluarga dengan seikhlas hati. Misalnya, watak Ikram dan Zaidi yang sanggup berkorban minat dan cita-cita mereka semata-mata untuk merealisasikan impiannya Siti Hajar untuk menyambungkan pembelajaran ke Australia. Akhir sekali, saya menyeru supaya anak-anak menghormati ibu bapa kerana merekalah yang melahirkan kita ke dunia. Tamsilnya, walaupun sering dibandingkan dengan Siti Hajar, namun Ikram dan Zaidi tidak pernah sekali pun meninggikan suara atau bercakap kasar dengan ibu bapa mereka. Sedangkan hati mereka cukup terluka dengan sifat pilih kasih ayah mereka itu. Pada pandangan saya, novel ini lebih menarik sekiranya penulis tidak mematikan watak Siti Hajar. Biarlah Siti Hajar sempat membalas jasa ahli keluarganya yang banyak berkorban demi merealisasikan impiannya. Akhir kalam, ingatlah bahawa anak-anak merupakan pemberian dan rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada pasangan suami isteri. Oleh itu, ibu bapa dilarang untuk membeza-bezakan setiap anak, tidak kira sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Justeru, tuntutan agama untuk berlaku adil kepada anak-anak tidaklah semata-mata terhad kepada pemberian sesuatu yang bersifat material atau kebendaan, bahkan mengambil kira sudut emosi anak-anak dan hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang. Maka, sampai di sini saja bicara saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah Syarah. Berdasarkan ulasan kamu yang jelas, panjang huraian yang panjang tadi, okey, cikgu nak tanya beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah jenis buku yang kamu suka baca? Jenis buku yang saya suka baca ialah bergenre kemanusiaan. Hal ini kerana banyak ilmu mengenai kehidupan dikongsikan. Dengan membaca buku bergenre ini, saya dapat belajar untuk memahami orang lain. Selain itu, aspek kemanusiaan juga sinonim dengan kehidupan seharian kita. Hal ini termasuklah aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi dan juga persekitaran masyarakat. Okey, seterusnya,
berdasarkan buku yang kedua tadi, buku Solusi Stres, okey, nyatakan teknik yang digunakan dalam mengawal stres. Seperti yang dinyatakan dalam bab 8, banyak teknik yang digunakan dalam mengawal stres. Antaranya ialah bersenam, beriadah dan bernafas. Terdapat banyak jenis senaman yang boleh dilakukan seperti senam aerobik, berjoging dan lompat tali. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengawal stres, malah turut dapat mencegah tubuh daripada sebarang penyakit. Bak kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey, soalan yang akhir. Berdasarkan novel yang ketiga ni tadi, novel Bisik pada Langit, sebagai watak Ikram, ya, pada pendapat kamu, wajarkah Ikram bersikap cemburu terhadap Hajar? Pada pendapat saya, wajar. Hal ini kerana cemburu adalah sebuah rasa yang Allah SWT hadirkan sebagai suatu bentuk ujian pada manusia. Setiap insan diberikan rasa cemburu. Perasaan cemburu bukanlah identik dengan hal yang negatif saja. Bahkan, ada kalanya perasaan ini boleh menjadi sesuatu yang positif. Cemburu yang positif adalah cemburu pada kebaikan. Seperti watak Ikram yang berusaha mendapatkan keputusan peperiksaan yang setaraf dengan Siti Hajar untuk mendapatkan perhatian daripada ayahnya. Kesimpulannya, sesetengah cemburu sebenarnya mampu memberikan kebaikan kepada kita. Okey, baiklah Syarah. Okey, terima kasih atas ulasan dan jawapan yang panjang lebar. Okey, cikgu harap nanti kamu akan berjaya ke peringkat yang seterusnya. Okey, terima kasih.